Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wa la haraja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah beserta imam, tuan-tuan, ahli jemaah, ahli puasa, ahli jemaah surau Kampung Takburdin Bidang Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 5 November 2023 Masih pada sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita, ya, dan kita mengaminkan doa yang dipanjatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali permohonan munajat kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudara seagama kita, ya, untuk orang
Palestin, ya, yang Muslim, yang Nasrani, ya, yang berada di sana. Mudah-mudahan mereka semua dalam pemeliharaan Allah SWT, serta dijauhkan mereka daripada segala musibah, ya, seperti mana yang kita lihat mereka sekarang diserang bertubi-tubi oleh tentera Israel laknatullahi alaih, ya, tentera Israel. Walau bagaimanapun, kita perlulah mengingati bahawa Zionis Israel ini sendiri pun dikecam oleh kaum sebangsa mereka kerana, ya, bersikap kebinatangan dalam menindas orang-orang Palestin, ya, Islam dan yang tidak beragama Islam, ataupun dalam istilahnya kita berkata yang kafir, ya, sebab Muslim itu lawan dia kafir, Muslim itu lawan dia kafir. Cumanya, ya, kalau kita lihat kepada ayat dalam surah Al-Kafirun, jelaslah, ya, yang dikatakan Al-Kafirun itu ialah orang-orang, ya, kafir Quraisy yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layaklah istilah kafir itu ditujukan, ya, kepada mereka yang, ya, menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam istilah fiqh pun ada dua, itu kafir zimmi dan kafir harbi, ya. Jadi kita tak niat untuk memanjangkan perbincangan tentang itu. Walau bagaimanapun, ya, perlulah kita bersama-sama, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya, orang-orang Muslim dan Nasrani di Palestin ini, ya, berikan kekuatan dan kecekalan ya Allah SWT, serta mereka diberikan bantuan Allah SWT dalam mempertahankan tanah air mereka, ya, walaupun, ya, sampai ke tahap membunuh. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut "Udzililladzina yuqataluna bi'annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir." Diizinkan manusia membunuh. Udzililladzina yuqatiluna bi'annahum zulim. Diizinkan manusia membunuh dengan sebab mereka dizalimi. Orang Palestin, Muslim dan Nasrani, mereka dizalimi. Mereka dinafikan hak untuk bernegara, berdiri kerajaan, bernegara, seperti, ya, yang sepatutnya. Mereka dianggap sebagai manusia yang, ya, bertaraf binatang oleh kerajaan Zionis Israel laknatullahi alaihim ajma'in. Jadi mereka mempertahankan tanah air mereka, diizinkan Allah SWT untuk mereka membunuh. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Sungguhnya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada mereka itu dengan kuasanya. Sangat-sangat berkuasa. Allah Ta'ala boleh memberi kemenangan kepada mereka. Ini terbukti, sampai kali ini Israel tak berjaya menangki Gaza, tak berjaya. Perang-perang ramai yang mati, sehingga terpaksa diakui oleh, ya, Perdana Menteri Israel laknatullahi alaihi Benjamin Netanyahu. Tapi Yahudi ini, ya, tetaplah bangsa yang berdiri. Bangsa yang paling bijak pun dia, bangsa yang paling penakut pun dia, bangsa yang paling degil pun dia. Sebab itulah Allah Ta'ala cantikkan
kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh kita bercerita tentang mereka. Hadithu an Bani Israil wala harja. Ceritalah tentang Bani Israil ni, tak kisahlah, eloklah cerita supaya jadi iktibar bagi kita. Jangankan mereka tu banyak diputuskan Nabi-Nabi dan Rasul pada mereka, mereka rasa mereka bangsa pilihan Allah Ta'ala sendiri. Cerita Quran, nahnu abna'ullahi wa ahibbah, mereka sendiri mengaku kami ni anak-anak kesayangan Allah, kami ini adalah anak-anak peliharaan Allah dan kesayangannya. Tapi perangai masing-masing tak boleh membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bighairi haqq. Kita umat Islam terus kata nak membunuh, nak mengutuk pun tak sampai. Kita kasih dan sayang kepada Nabi SAW. Sebab Nabi ni akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat. Mereka tak, mereka bunuh Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Nabi Isa mereka cuba bunuh, tapi Allah Ta'ala angkat ke hadrat bal rafa'allahu ilaihi. Sampailah saat yang nanti ditetapkan Allah, Nabi Isa akan kembali turun ke dunia ini memimpin manusia pada akhir zaman, saat akhir alam dunia ini, bersama-sama Imamul Mahdi. Imamul Mahdi dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa diturunkan oleh Allah Ta'ala memimpin bersama Imamul Mahdi, memimpin manusia. Dan antara yang akan Nabi Isa lakukan adalah membunuh Al-Masihud Dajjal. Jadi itu mereka, orang-orang Yahudi, perangai kita faham. Walaupun tidaklah semuanya, ada juga di kalangan orang Yahudi memeluk agama Islam seperti Abdullah bin Salam. Islam orang ini pun ada. Mereka terang-terang mengaku mereka orang Yahudi yang memeluk agama Islam. Padahal mereka mengutuk kekejaman Zionis Israel laknatullah alaihi ajmain. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan orang Palestin diberikan bantuan dari Allah SWT dalam perjuangan mereka mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan agama mereka, mempertahankan diri mereka. Mudah-mudahan segala apa yang berlaku ini akan jadi iktibar untuk diri kita, dan mudah-mudahan Allah akan memberi kemenangan kepada mereka di Palestin, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang kita doakan dalam doa Qunut Nazilah, sama ada dibaca dalam solat subuh ataupun pada ketika-ketika yang lain, termasuklah dalam solat fardu dan solat Jumaat. Baik tuan-tuan, puan-puan, kita teruskan pengajian kitab kita yang pertama sekali, Safinatul Najah, ya, kitab fiqh Fardhu Ain yang disusun oleh Al-Alim Al-Syekh Al-Alim Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal ke-48. Tajuknya yang diberi oleh Mutarajim yang kita ni adalah Rukun Khutbah. Ini benda yang asas, tapi banyak kita tak ingat. Sampai khatib sendiri pun tak ingat. Khatib yang berkhutbah sendiri lah, lupa dia, hingga menyebabkan semayang Jumaat itu tidak sah, paksa diganti dengan semayang subuh. Sebenarnya pada Jumaat, kalau Jumaat tu yang duduk dalam Korea tak apa. Kalau Jumaat tu dinding yang tumpang semayang Jumaat, dia pun tak tahu
Sebenarnya Jumaat dia tak sah. Macam mana? Sebenarnya itulah khatib perlu tahu. Lebih-lebih khatib yang berkhutbah. Sebab ada 3 kategori kan. Mereka yang berkhutbah, mereka yang menyampaikan khutbah, mereka yang membaca khutbah. Ada 3 kategori khatib. Yang berkhutbah tu hebat lah kan. Tak ada teks pun dia berkhutbah, macam dia berpidato. Mereka yang menyampaikan khutbah, ada teks khutbah dia disampaikan dengan penghayatan, dengan jiwa. Tapi yang banyak ni yang membaca khutbah, itu yang banyak. Jadi tak heran kalau ada jemaah sedang Jumaat yang dah bersandar di tiang, kemudian terlap pasal sebab khatib membaca khutbah, tak ada jiwa. Khutbah yang dibaca tu tak ada jiwa. Kita sendiri dengar pun macam pembaca warta berita. Isu bagus Palestin tapi tak ada jiwa. Dia macam baca khutbah. Patut dia menjiwai, membangkitkan semangat pada ahli Jumaat. Ini dia baca tak ada jiwa. Jadi itu dia. Rukun khutbah. Faslun arkan, fasal kita 48, arkanul khutbataini khamsah. Rukun 2 khutbah ada 5. Pertamanya hamdulillahi fihima, pujian bagi Allah SWT dalam kedua-dua khutbah. Kedua khutbah mesti ada alhamdulillah ataupun nahmadullah, nahmaduhu wa nusalli, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, ataupun yang seumpamanya. Kan? Itu terserah kepada teks, terserah kepada penulis khutbah macam mana uslub ujian yang digunakan dalam kedua-dua khutbah, yang pertama dan kedua. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan selawat ke atas Nabi SAW di dalam kedua-dua khutbah. Kena ada juga wassalatu wassalamu alaihi ala nabiyina Muhammadin, nabiyina sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tak kira, tapi mesti ianya selawat ke atas Nabi SAW dalam kedua-dua khutbah. Khutbah pertama ni, khutbah kedua ni. Ini rukun khutbah. Jadi bagi khatib-khatib yang menyampaikan khutbah, yang berkhutbah, perlu cermat. Dalam kataan tulis semua rukun-rukun yang ada. Di samping talking point, isi-isi khutbah. Ada yang mampu berkhutbah. Macam dulu bekas Menteri Agama, lama dah tahun 2000 tu, akhir 90-an, awal 2000, bagi dia Datuk Hamid Zainal Abidin, orang bagian Datuk awal. Datuk memang dia mahir berkhutbah, tak perlu teks, dia boleh sendiri. Itu kelebihan masing-masing lah. Tak ramai yang macam tu. Imam Masjid Negara pun belum tentu boleh macam tu. Tak semuanya begitu. Jadi boleh, tak ada masalah, tak ada tag pun. Tapi rukun tu akan susun dari elok. Lepaskan semua rukun yang ada, baru masuk pada talking point, isi-isi khutbah, talking point kan. Kemudian wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan pesanan bertakwa pada kedua-dua khutbah. Ittaqullah, usikum bittaqwallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi. Kena ada dulu. Khutbah pertama apa dia? Khutbah kedua pun ada. Kena ada tu, tak boleh tinggal. Kemudian yang keempat, apa dia tuan-tuan? Wa qira'atu
ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, dan membaca sepotong ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. Ayat tu kena sempurna lah. Ayat sempurna, ayat yang lengkap, jangan sekat-sekat ya. Jadi penulis khutbah perlu peka tadi ya, sekurang-kurangnya ayat bertakwa tu, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat paling tidak nak lepaskan diri lah. Kadang-kadang ayat yang nak jadi hujah tu, ayat tu kalau dibaca satu ayat terlalu banyak, ambil sekerat. Tapi kadang ada dalam khutbah salah satu dua khutbah tu satu ayat Al-Quran yang lengkap. Contohnya macam tadi. Kan? Dan yang akhir sekali, wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah, dan doa untuk orang beriman laki dan perempuan pada khutbah kedua. Fil akhirah tu khutbah kedua. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Kan? Ya, sampai habis. Kan? Itu doa untuk orang-orang beriman laki dan perempuan pada khutbah kedua. Itu dia. 5 rukun khutbah. Baik. Kemudian pasal yang berikutnya, yang ke-49 sebagai penutup kepada kuliah kitab Satu Najah kita, iaitu syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Apa dia tuan-tuan? Faslun syurutul khutbataini 10. Syarat dua khutbah itu ada 10. At-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini pada khatib kan. Khatib penjaga elok, khatib Jumaat terutamanya, khususnya. At-taharatu 'anil najasati fil thawbi wal badani wal makan, dan suci daripada najis di pakaian, badan dan tempat berkhutbah. Ini kita duduk siap, kita kena tengok mimbar kena suci ya, jangan ada pula cecak sesat dulu dekat mimbar, pijak pula dalam roti, pijak pula cecak tu, istilahnya kan. Kemudian wasatrul aurah, dan khatib itu menutup aurat. Tak kira lah apa pakaian pun, jubah ke, kot, baju Melayu ke, baju beruniform ke, baju seragam Hari peringatan polis, pegawai polis pakai uniform dia. Hari angkatan tentera, pegawai tentera pakai uniform dia. Kalau untuk imam masjid, jubah lah, jubah dengan gamis hitam, kopiah al-azhar. Kalau untuk imam masjid kampung, serban jersey pun dah memadailah. Kemas, tak perlu terlalu bergaya, kemas cukup. Kadang-kadang kalau pegawai takbir agama, baju Melayu sepasang, songkok ikut kesesuaian lah. Yang inilah yang orang kena faham, kesesuaian. Sebab baru ni ada isu bila sekolah menganjurkan program khas solidariti Palestin, tak ada takbir, tak ada qunut nazilah. Habis dah sekolah menengah kebangsaan Saint Michael Lipo, rakyat murid Muslim lebih dari 50%. Mana nak buat? Pengetua pula father, dia ikut cara dia lah kan. Tapi ada garis panduan dia, boleh baca, boleh takbir, boleh qunut nazilah, tapi dalam kelas pendidikan Islam. Kalau yang ramai mass gathering tu, pada itu akan berdoa ikut agama dia.
tak ada takbir, tak ada pengazilah pun. Kan? Jadi kena ikut kesesuaian. Kesesuaian tu serupalah macam pakaian khatib tadi, ikut kesesuaian. Kan? Kesesuaian tu ikut dia. Jadi menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadir, dan berdiri kepada yang berkuasa. Alhamdulillah, berdiri, khatib semua dia berdiri, insya-Allah. Sakit-sakit lutut pun pegang tongkat tu, lain aura dia tuan. Aura itu berbeza kan. Jadi begitulah. Mengikut sunnahnya, khatib itu akan berdiri ketika berkhutbah atau menyampaikan khutbah. Wal julusu bainahuma fawqa tama'ninatis shalah, dan duduk antara kedua-duanya sekadar tamadinah dalam sembahyang. Ni dia. Ni jadi isu lah. Ada satu masjid, khatibnya tidak duduk ketika antara dua khutbah. Tak sah khutbah. Tak sah khutbah. Tak sah mak kena ganti dulu. Dia tak duduk terus. Duduk seketika. Lepas tu ulama Nusantara ada susunlah kaedah antara dua khutbah waktu duduk tu, Bilal akan membaca doa ataupun selawat, supaya khatib tu duduklah antara dua khutbah. Kalau tak, jadilah apa yang berlaku. Terus saya tak duduk lagi. Akhirnya Jumaat itu diputuskan tidak sah, kerana khatib meninggalkan satu syarat sah khutbah, itu duduk antara dua khutbah walaupun sekadar tamadinah. Berlaku. Katanya khatib tu budak khatib muda, dia gemuruh, kata takkan imam tua tak pergi tahu. Tak tahulah apa yang sebenarnya. Kemudian wal muwalatu bainahuma, dan berturutan antara kedua-dua khutbah. Berturutan. Maksudnya lepas khatib duduk tu, khatib naik balik, khutbah kedua disampaikan. Tak ada perkara-perkara yang berasingan. Ada pengumuman ke, tak ada. Mesti berturutan. Wal muwalat, itu syarat sah khutbah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah, dan berturutan antara kedua-dua khutbah dengan sembahyang Jumaat itu. Jadi kena berturutan. Habis seperti akhir musolah, Allahu Akbar, jangan lama pula. Ataupun ada pula pengumuman dulu daripada imam, tak payah, terus naik je. Kemudian wa antakuna bil arabiyyah, naklah kedua-dua khutbah itu rukunnya dalam bahasa Arab. Rukun yang kita baca tadi, yang 5 tu, khutbah tu mesti dalam bahasa Arab, dengan bahasa lain. Selain daripada rukun tak apa, tak ada masalah. Pergi Masjid India, isi khutbah dalam bahasa Tamil. Pergi Masjid India Ipoh, India Ipoh kat Padang Ipoh tu kan, sebelah sekolah menengah Saint Michael. Itu Masjid India, khutbah dalam bahasa Tamil. Pergi dengar saya, betul-betul faham, betul tahu yang Arab ni. Ya. Lain tu bahasa Tamil lah. Kita dengar disampaikan dalam bahasa Tamil lah. Kalau pergi ke contohnya, saya pernah dengar khutbah dalam bahasa Thai, Masjid Jami' Pulau Bibi di Thailand, khutbah bahasa Thai. Kita dengar yang faham Arab, lain tu tak faham. Dengar je lah. Sebab penduduk di sana, orang Muslim di sana berbahasa Thai.
walaupun mereka itu sebenarnya orang Melayu. Mereka ditayangkan oleh pemerintah, ya. Jadi sampai satu tahap mereka tidak boleh lagi berbahasa Melayu. Itu berlaku, ya. Daripada Segeting Kera sampailah ke Songkelang, sampai ke satu Stul, kecuali di 3 wilayah Patani, Nara dan Yana. Itu mereka rata-rata mereka masih mahir, masih fasih berbahasa Melayu. Malah warta berita pun dalam bahasa Melayu. Ada TV Tai di Selatan Tai membaca berita dalam bahasa Melayu logat Patani. Bahasa Melayu logat Patani. Jadi orang tak dengan faham. Kita kurang sikit lah pasal bahasa Patani, logat Patani. Tapi yang lain, termasuk di Phuket, atau Pulau Ujung Salam, mereka tak boleh lagi berbahasa Melayu. Orang Muslim, orang Melayu, tapi tak boleh lagi berbahasa Melayu. Maka khutbah Jumaat disampaikan dalam bahasa Thai. Itu saya sendiri dengar dan dirakamkan. Tuan-tuan nak tertulis khutbah Jumaat Masjid PP hadapan lama dah, 10 tahun. Baik. Wa ayyas yusmi'aha arba'in, dan adalah Jumaat yang mendengar khutbah itu sekurang-kurangnya 40 orang. Ini dalam mazhab Syafi'i, 40 orang. Tapi terserah kepada pihak berkuasa agama untuk mengguna pendapat-pendapat lain yang bersesuaian. Tadi balik perkataan bersesuaian tu. Kalau kampung Keceruk, kampung Kuru, kampung Hulu, ada satu kampung di sebelah namanya Kampung Esok. Dia tak ada hari ni, dia besok aja. Kampung asli Muslim namanya Kampung Esok. Tak ada hari ni, besok aja dia kat Kampung Esok namanya. Kalau dalam kampung tu ada Jumaat, kita nak pakai ke 40 orang? Penduduk tak ramai. Pakai pandangan mazhab lain yang bersesuaian. Mazhab Hanafi 2 orang cukup lah. Mazhab Maliki 13 orang cukup lah. Nak pakai Syafi'i, pakai tak ada Jumaat kat tempat macam tu, kan? Macam dulu kan, pengurusi masjid kira itu tak cukup. Kata pengurusi, kata Tok Imam, hari kita Zuhur lah, Jumaat tak ada. Pasal tak cukup 40 orang. Itu dulu kan. Jadi sekarang kita dah faham, pihak berkuasa agama ada authority untuk memilih pandangan-pandangan lain yang bersesuaian supaya solat Jumaat tetap didirikan. Yang akhir sekali, antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahawasanya kedua khutbah itu pada waktu zuhur. Waktu zuhur. Waktu pada zaman Sayyidina Uthman diadakan 2 azan. Azan pertama azan zuhur, azan kedua azan Jumaat. Azan pertama menandakan masuknya waktu zuhur, azan kedua menandakan masuknya waktu Jumaat. Maknanya apa-apa kegiatan keduniaan mesti dihentikan sebaik berakhirnya azan kedua. Sehingga ulama ada yang mengeluarkan fatwa, siapa yang berniaga selepas azan kedua Jumaat, perniagaan jual belinya sah tapi berdosa, tak ada pahala, haram. Sampai tahun tu sebab berbalik kepada ayat Al-Quran, kan? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min al-jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan tuan beli, segera mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan tuan jual beli sampai tahun tu, kan?
Jadi itu dia, kedua-dua khutbah tu mesti disampaikan dalam waktu zuhur ya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. InsyaAllah pada bulan kita akan sambung pasal ke-50 yang berikutnya, iaitu tajuk yang diberi kewajipan terhadap jenazah. Cerita tentang pengurusan jenazah. Ini pun kita kena tahu juga, walaupun benda tu dah selalu berlaku, tapi kita eloklah ulang kaji sebagai ilmu untuk diri kita. Baik, kita teruskan dengan pengajian kitab Indahnya Bersyariat, iaitu berkenaan dengan ibadah haji dan umrah, khusus 185 bagi kaum muslimat yang ada buat buku. Saya tak tahulah ada ke tak, masih lagi istiqamah ke tak buat buku. Saya beritahu pesuai kalau buat buku, alhamdulillah dia tujuh balik kan. Sebab saya tak ramai dah tu, berapa kerat dulu sampai 20 orang dan lebih. Susun dia mengaji masing-masing, seronok saya tengok kan penat kita tu terubat dengan ramainya yang mengaji. Jadi masih ambil sistem rumah tu, alhamdulillah baguslah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang sebaik-baiknya. Baik, usul 185 iaitu perbezaan dan persamaan haji dan umrah. Perbezaan ini waktu. Sebenarnya diketahui haji telah mengundi ialah mengundi Baitullah Haram pada bulan-bulan haji dari 1 Syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah kerana mengerjakan tawaf di sekeliling Kaabah, sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, serta wukuf di Arafah menunaikan syarat serta menunaikan segala rukun dan wajibnya. Jadi haji ini pada musim dia boleh dikerjakan, tak boleh waktu lain. Bermula bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah, waktu itu saja dibolehkan mengerjakan ibadah haji. Umrah pula boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun, kecuali bagi orang yang berihram haji. Umrah tidak ada wukuf, bermalam di Muzdalifah, membayar dam dan melontar jamrah. Umrah ni boleh bila-bila masa dia boleh kan. Umrah ni dalam satu hari boleh buat sampai 3, 4, 5 ikut haji. Tak usah mana pun kan. Haji umrah ni tak usah mana pun, niat dengan ihram, tawaf, sa'i, tahallul habis kan. Tak usah mana pun tunggu depan hotel penginapan, tahan taksi, pergi ke Tanah Im, bawa umrah, bawa kain ihram sekali. Isteri kita dah pakai telepon siap kan. Sampai masjid Tanah Im tu sembahyang 2 rakaat, salin, kita salin pakai ihram, kain ihram. Naik kereta balik, berniat di situ sampai sebelah Tanah Haram, bertalbiyah sampai ke Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, kita tawaf, sa'i, tahallul, bergunting ataupun meletakkan pisau gunting. Kalau yang botak, kaum muslim yang botak, letak yang buat gaya potong kan. Habis dah dapat satu umrah kan. Wallahu a'lam. Persamaan hukum, wajib menunaikan haji sekali seumur hidup. Begini pula bagi umrah, sunat dikerjakan berulang-ulang kali. Jadi haji sekurang-kurangnya sekali wajib. Kalau apps tijarah tabung haji itu, dia akan beritahu anda telah menunaikan fardu haji. Pening kepala saya. Cuma anda haji yang dibuat tu dulu belum cukup umur, wajib mengikut mazhab Syafi'i, wajib dikerjakan sekali lagi haji wajib tu. Tapi dalam apps dah sebut anda telah mengerjakan ibadah haji. Alamak, tak apalah, kata tabung haji tu nanti dalam rayuan sebut bila tarikh mengerjakan haji, usia berapa. Jadi tabung haji akan memberi pertimbangan. Allahu a'lam. Haji dan umrah difardukan ke atas setiap orang Islam yang balik, berakal, merdeka, bukan hamba dan berkuasa sama lelaki atau perempuan. Syarat wajib mengerjakan haji Islam. Orang Islam wajib mengerjakan haji. Tak, Islam tak wajib.
Berakal dia wajib bagi orang gila dan bodoh. Dia mesti berakal. Kalau orang gila tak wajib. Baligh tidak wajib haji bagi kanak-kanak. Ini yang berlaku boleh. Dah pergi ke haji sebelum cukup umur, tapi kena buat haji lagi sekali. Itu yang jadi masalah. Sebab sejarah tu kata anda telah mengerjakan pada haji. Yang keempat, merdeka. Tak wajib haji bagi hamba saya. Jadi kena merdeka. Sekarang semua mereka tak ada hamba saya, tak ada. Yang kelima, berpuasa tidak wajib bagi orang-orang yang tidak berupaya. Jadi berpuasa tak berupaya ni luas. Istita'ah. Mereka yang tak berkemampuan, sebab fakir, miskin, tak wajib menjaga haji. Dia nak cek makan dia pun payah, petang lagi nak kumpul duit nak pergi haji, tak wajib kan? Atau dia duit ada tapi segi kesihatan tak mengizinkan. OKU macam sahabat saya, umur 50 dah disahkan hilang upaya kekal. Kursi roda dia terkusa dia tak boleh jalan kan? Dia kursi roda. Ada kad OKU, dapat dari JKM allow 3 ringgit sebulan. Orang macam ni boleh buat badan haji walaupun belum meninggal dunia. Pasal dia tak mampu dah nak mengerjakan haji tu pula, kena naik kursi roda pula. Kalau ada yang isteri dia nak bantu kan, mungkin pihak tabung haji boleh mempertimbangkan. Tapi kalau ikut zahir dia, istita'ah tu dah tak ada. Kan? Sebab dia pun dah hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal, tak boleh kerja. Baru usia 50 tahun. Saya tengok sedih. Kawan kita sama-sama sekolah, sama-sama pergi sekolah kebangsaan, pergi sekolah menengah agama. Sedih tengok. Kita buat macam mana? Nasib setiap orang tu berbisa ditakdirkan Allah SWT. Baik, itu dia. Baik, yang sebagai akhirnya kita sentuh tentang jenis-jenis haji. 3 jenis haji dan umrah. Haji dulu. Yang pertamanya haji ifrad, dikerjakan dengan berniat mengerjakan haji dan umrah secara berasingan. Umrah yang dikerjakan dalam bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari tak awal bulan Zulhijjah, atau tak dikerjakan langsung. Kemudian dikerjakan pada haji itu selesai dengan tahallul, melepaskan diri daripada patah darah sebesar ihram. Saya membuka ihram dan bas-bas sekali yang terlarang sebesar ihram, berpakaian ihram semula untuk mengerjakan umrah sampai bertahallul. Ini maksud dia buat haji dulu. Ini yang dilakukan oleh Allahyarham Datuk Haji Jamali Sadat. Pada waktu satu syekh dengan kami tahun 83, dia buat haji ifrad. Dah sampai Mekah dulu. Selesai haji tu dah, haji dah selesai dah, dia umrah tak buat lagi. Jadi sebelum nak menunggu hari nak berangkat ke Madinah tu, wajib atas dia mengerjakan umrah. Tak susah boleh buat. Macam saya cerita dia. Macam kami kan buat umrah dulu. Kami pergi Madinah, hari terakhir Madinah kami bergerak ke Mekah. Sampai di Mekah kami buat umrah dulu. Awal saat tahun dapat satu umrah. Kemudian pada hari 8 Zulhijjah bergerak untuk mengerjakan haji. Itu haji tamattu'. Bagi mazhab Syafi'i, haji seperti ini dia ada dam. Jadi dah masuk dam tu dalam pos haji, dah masuk siap-siap. Ada. Ingat lagi, ada dam tu. Berapa ratus riyal. Itu haji tamattu'. Haji ifrad tak perlu. Dalam mazhab Syafi'i, haji ifrad ni haji yang terbaik. Yang kedua, haji tamattu', haji bersenam-senam. Dahulu daripada umrah sampai bertahallul sama ke ihram. Lepas sebelum buat perkara yang disukai, bila tiba masa untuk wukuf dan ziarah di Arafah pada 9 Zulhijjah, ihram dipakai semula daripada haji pula dikerjakan selesai. Namun mereka yang mengerjakan berasa tamattu' ini dikenakan bayaran dam jenda kerana mengerjakan umrah dalam bulan haji pada tahun yang sama. Ini sebabkan mereka bersedap meninggalkan ihram. Sebab ihram mulanya dari semula ihram satu tempat mikot yang jarak sekurang-kurangnya 2 marhalah dari tanah haram untuk berniat haji.
ihram haji pula. Haji berlaku. Dia buat dalam berhaji tu dia buat umrah dulu. Dah selesai tanggal ihram 9-8 bulan nak gerak ke Arafah, pakai ihram balik. Mikot dari rumah sendiri, dari hotel penginapan ataupun asrama penginapan panggil dam. Ada dam ni masuk dalam senarai tambang tu ada satu volume kan, satu tulisan dam haji. Kalau haji ifrat tak ada, kosong je kan. Kita tengoklah kalau zaman ketika itu dia ada tarikh ni, siapa yang berangkat mengerjakan bertolak mengerjakan jemaah haji, seluruh sekretari ni haji dia buat tu haji tamattu, dia pergi Madinah dulu. Kemudian siapa yang agak-agak tak berapa hari lagi nak wukuf 8 bulan tu, tak sempat pergi Madinah, pergi Mekah terus. Itu haji ifrad. Kan? Kalau dia berihram tu Januari tu 3-4 hari nak jaga kan? Pasal dia dah berihram daripada tanah air, daripada KLA dah pakai ihram siap lah kan? Wallahu a'lam. Dan ketiga, haji qiran, mengerjakan haji secara bersama-sama umrah. Sebab tu pakai ihram dia akan serentak haji dan umrah. Setelah pakai ihram lalu mengerjakan tawaf dan terus sa'i terus berwukuf di Arafah, melontar 3 jam umrah dan lain-lain. Setelah selesai semuanya baru dia bertahlul dan dibolehkan menanggalkan ihram untuk pakai biasa dan biasa senam. Pun suka kat kena dam kat qiran. Fikiran qiran ni dia ada kadang-kadang tertentu. Terutamanya bagi kaum muslimat kan? Ada kaum muslimat ni ada haid kan? Jadi ada ruang untuk menjaga haji qiran kan? Ibadah haji qiran ni selalu dilakukan oleh mereka sampai di Mekah pada 8 Zulhijjah. Mereka boleh menjaga tawaf dan satu kali untuk haji dan umrah. Supaya di tamattu mereka dikenakan bayaran dam. Itu dia. Haji qiran pun kena dam juga macam haji tamattu. Wallahu rasuluhu a'lam. InsyaAllah pada bulan kita datang pada 3 kali ikut tarikh 3 Disember 2023 kita akan masuk membicarakan rukun-rukun haji. InsyaAllah ya. Dan kita selalu belajar tadi berkaitan dengan jenazah, urusan jenazah. InsyaAllah kita akan bincangkan kedua-duanya pada bulan kita datang, iaitu pada 3 Disember 2023 InsyaAllah. Kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan insyaAllah. Jadi itu hadis sebanyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita kongsikan pada pagi ini dan manfaat untuk bersama. Jadi daripada berhati kita boleh sopan begitu bersama kita akan bagi Indonesia pada akhirat. Dan kalau bersampai kemudian kita sahabat sedang bersama semua pada sopan dan bersama itu kita berpuas sekalian. Bersama itu berdoa mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum bukan muslim di Palestin dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kemenangan dalam perjuangan mereka insyaAllah. Kita berdoa dari jauh dan apa-apa saja yang bantuan itu mampu memberikan, itu berikanlah kepada mereka insyaAllah. Jadi itulah dia untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tengok boleh kita pagi ini atas kekuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala rasulil arba'in jazaa wa taqdim masumah. Allah bidzil kafir wa la ilaha illa huwa min syurrihim. Allahumma baddil syarrahum wa farik minhum wa shattit kalmatan kalma min kilab. Ya Qahhar ya Jabbar taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya musil kitab wa ya biasa wa sama azab ya zimu salahim wa syarra marami. Rabbana zidna muzuna fama ya aqwa min Allahumma sul ikhwanal muslimin fi Palestin wansurhum ala aduwwihim min as-suhiyyin al-israiliyyin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna wa anta muslimun wa rifa'ana wa subhana wa amna fadala wa barak syahadu ya barak bismi alim ta'ala wa lana yatakammalu min nafiya sunnatin fi aswa wa alhamdulillah rabbil taqabbalallahu minkum bina bi tawfiq wa billahi tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.